Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan perbincangan kita dalam tafsir surah Al-Isra. Suratul Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, sambungan kita ayat 85. Ayat 85, muka surat yang Jawi punya 572. 572. Kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Perbincangan kita ini isu yang besar, iaitulah isu tentang ruh. Ruh kita ni, apa dia ruh? Mari daripada mana? Mari daripada tanah ke, daripada api ke, daripada oksigen? Kalau body manusia tu asal daripada tanah. Kalau jin, mari daripada api. Ruh daripada apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Tengok terjemahan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Yang menyebabkan ruh, dengan ada ruh inilah kita hidup, kan? Kalau roh sudah keluar daripada tubuh kita, kita jadi mayat. Ya, orang panggil jenazah kita. Betul? Sebab itulah kata orang, mula-mula sekali diambil daripada kita nama. Kalau seorang tu mati, orang mari rumah dia tanya, jenazah duduk mana? Dia tak panggil lagi nama. Nama dia apa saja kita kata. Nama Muhammad. Kita kata, Muhammad duduk mana? Tak. Jenazah duduk mana? Ataupun mayat. Mayat duduk mana? Itu. Bila nak salat jenazah. Jadi nama kita yang pertama dicabut seorang itu setelah dia mati. Maka dia orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini jawapan yang paling tepat sekali. Pendek jawapan tapi panjang cerita. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh min sya'ni rabbi. Urusan ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Istaksara bi'ilmiha. Allah Ta'ala simpan ilmu dia, tak cerita kepada hamba dia. Fahawallazi khalaqaha. Allah yang menciptanya. Wala ya'lamu haqiqataha ahadun ghairullah. Tidak ada siapa yang tahu tentang hakikat ruh ini lain daripada Allah. Kemudian Allah peringatkan kita supaya jangan sombong. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Ilmu yang kita ada ni koman, orang panggil sikit, benar nak banding dengan ilmu Allah. Baik, itu ayat yang kita baca. Sekarang ni kita pergi pada penjelasan. Tengok nota di bawah. Nabi SAW telah ditanya oleh kaum Yahudi. Puak Yahudi ni dia belajar sikit.
dia belajar macam mana, sebab dia ada kitab. Beza dengan puak-puak Quraisy di Mekah, dia tak reti, ummi, tak baca tak menulis puak dia tu. Tapi jadi toke, boleh jadi toke, jangan main-main kan. Jadi orang Yahudi mari tanya Nabi sallallahu tentang ruh kerana hendak mengujinya. Dia tujuan sebenarnya dia mari tanya tu nak uji Nabi, tahu ke tak tahu. Ini dia panggil, kemudian turun firman Allah Ta'ala ini mendedahkan kebodohan mereka, bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah. Tak cerdik lah mari tanya benda orang tak tahu kan. Sabab nuzul, ada cerita sabab nuzul, sebab turun ayat ini. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bainama ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hars. Sedang aku berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kebun di Madinah. Wa huwa muttaki'un ala asibin. Nabi kita bertongkak dengan pelepah tamar. Mana dia ambil pelepah tamar tu bertongkak jalan. Buat tongkat. Izmarra binafarin minal yahud. Nabi lalu di hadapan beberapa orang Yahudi, lalu ke depan dia. Faqala ba'duhum li ba'din. Yahudi pun bercakap sama dia. Saluhu anir ruh. Pergi tanya Muhammad, apa dia hakikat ruh? Pergi tanya. Tanya ni sebenarnya nak menguji, nak main-main. Faqalu ma rabakum ilai. Yahudi lain kata, buat apa tanya dia? Ma da'akum ila su'ali. Apa sebab kita nak tanya dia je? Sibuk apa dengan dia? Sama-sama dia bercakap. Abdullah bin Mas'ud dengar. La yastaqbilukum bi syai' takrahunahu. Nanti dia jawab benda yang kita tak suka dengar kan. Dia ni jangan main-main dengan dia. Dia ada benda pelik. Dia tahu Nabi itu ada wahyu, tapi bahasa jenis perangai jahat. Faqalu, kata orang lain pula, saluh, alah cakap banyak awak, pergi tanya je lah. Faqama ilaihi ba'duhum, bangun sebagai Yahudi mari jumpa ya Muhammad. Fasa'alahu 'anir ruh. Ruh kita ni daripada mana? Qala fa askata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan bila dia tanya Nabi terdiam. Nabi duduk diam, tak cakap. Falam yarudda alai syai'an. Nabi tak kata apa, senyap. Fa'alimtu annahu yuha ilaih. Ibnu Mas'ud kata, aku tahu waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu daripada Allah. Jibril turun nak jawab kepada soalan Yahudi ni. Faqumtu makani. Aku duduk saja, tunggu saja. Tunggu sampai Nabi selesai daripada wahyu. Falamma nazala al-wahyu, turun wahyu, qala wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu ayat Quran lah, ayat yang kita baca tadi. Mereka mari tanya mu tentang roh, jawab senang je, simple jawab. Roh urusan Allah. Mu jangan duduk provokasi sini, jangan. Urusan Tuhan. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi kata di Ibnu Abbas, kalau tengok ke cerita ni menunjukkan ayat ini turun di Madinah. Madaniyatun, ketika Yahudi tanya Nabi di Madinah. Tetapi surahnya, semua surah ni Makkiyah. Sebab cerita Isra' ni Nabi belum hijrah. Macam mana kita nak bagi tahu? Jawab Ibnu Katsir, boleh jadi qad yakunu nazalat alaihi bil madinati marratan tsaniyah. Boleh jadi turun dah di Mekah, cuma bila Yahudi mari tanya, Allah turunkan balik ayat ni supaya memberi jawapan. Ni jawapan dia. Jangan panjang-panjang. Jawab dua patah selesai. Padan dengan mainan provokasi dia tu.
Gitulah dia lebih kurang kata Ibnu Katsir. Alhamdulillah. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat ini qalat Quraisyun al-Yahud. Kalau hak ni turun Mekah. Puak-puak Quraisy pergi ke Madinah cari Yahudi. Dia kata Yahudi, "U'tuna syai'an nas'alu an hadzal rajul." Bagi kepada kami poin. Baliknya kami nak pergi tanya laki-laki hak kata dia ada wahyu tu. Oh, sedap. Panjanglah banyak soalan dia je. Soalan orang tidur lama dalam gua. Soalan apa lagi tu? Pengembara timur dengan barat kan. Soalan tentang roh. Jadi hak ni kita fokus sini je tajuk. Nanti soalan tu kita tunggu dalam surah Al-Kahfi nanti insya-Allah. Tak lama dah habis surah ni masuk Kahfi kita. Maka Yahudi kata, "Hei orang Mekah, saluhu anir ruh." Mugi tanya dia tentang ruh. Tanya tentang ruh. Fasaluhu, mereka pergi tanya Nabi, fa nazalat, maka turunlah ayat Quran ini. Dua riwayat di sini. Jadi kalau kita kata riwayat ni logiklah turun Mekah sebab Quraisy pergi tanya Yahudi nak cari poin nak balik tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian ayat yang cerita Ibnu Mas'ud tadi Yahudi sendiri tanya di Madinah. Kita kata boleh jadi wallahu alam seperti taujih penjelasan Imam Ibnu Katsir itu jelas dua kali turun. Baiklah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Maksud ruh di sini apa dia? Tengok nota di bawah. Iaitulah ruh yang menyebabkan jasad kita hidup. Ini soalan dia fokus kepada ruh itu. Sebab ada lagi ruh ni makna lain. Ruh dengan makna malakun azim, malaikat yang besar. Nazala bihi ruhul kan. Jadi itu yang kedua. Maka tengok Allah jualah dalam nota, masih lagi nota 675. Allah jualah yang mengetahui akan hakikat ruh itu, sedang manusia hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan. Itu pun tentang tanda-tanda yang dapat dilihat, atau yang dapat didengar, atau yang dapat dipegang, atau yang dapat dicecap rasanya, atau dapat dicium baunya. Itu ialah hak tanda kita ada. Hak lain tak jumpa apa. Maka buat Yahudi mari tanya tentang ruh. Jadi ruh di sini maksud dianya ruh siapa? Ruh hidup, orang hidup ni. Bukan ruh dengan makna malaikat. Ada juga yang mengatakan tentang malaikat. Kita kata wallahu alam. Ruh ni tak nak jawab. Seorang ulama nama dia Ibnul Qayyim. Tanda pelajar ni Ibnul Qayyim. Dia tulis sebuah kitab nama dia Ar-Ruh. Panjanglah cerita dia dalam kitab tu. Baik. Ada satu cerita. Nak dengar cerita? Orang cikgu non muslim duduk mengajar di bandar, dia mari jumpa dengan ayahanda kita ni. Jumpa dengan ayahanda Tuan Guru Haji Amr Rahman rahimahullahu taala. Dia mari dia kata, "Guru, Tuan Guru, awak kata ada Tuhan. Orang Islam kata ada Tuhan. Ya, memang kita percaya Tuhan ada. Mana boleh tak ada. Dia kata kalau ada mesti kita boleh tengok." Dia punya hujah cerdik. Cerdik hujah dia. Dia kata kalau ada kena nampak. Ni mana ada? Arwah Tuan Guru kita ni beri jawapan simple je. Dia kata cikgu ni hidup ke mati? Awak ni hidup ke mati? Hidup. Kalau tak hidup tak boleh bercakap lah dengan guru. Dia kata hidup dengan apa? Awak hidup dengan apa? Ruh, nyawa. Kalau nyawa ada, tunjuk saya nak tengok mana nyawa. Padan jawapan tu. Tak? Dia pesenyak. Fa buhital ladzi kafar. Tercengang-cengang bengonglah buat kafir ni. Kata boleh dia jawab dengan otak dia. Tak dia nak jawab. Baik.
Qulir ruhu min amri rabbi, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jawab bahawa roh itu urusan Tuhan aku. Allah Ta'ala simpan dalam ilmu dia. Allah Ta'ala yang menciptakan, tidak ada siapa yang tahu tentang hakikat roh lain daripada Allah. Maka kata para ulama di sini, jawapan ini bukan jawab kepada soalan. Soalan dia apa roh? Kita kata roh itu urusan Tuhan. Tetapi sarfun an isti'lamihi, kita nak pusing daripada soalan dia. Macam orang mari tanya kita lah, contoh dia. Awak buat apa tu? Contoh kawan ni sedang buat kerja, dia mari tanya, awak sedang buat apa? Dia tanya kita buat apa? Kita malah ambil peduli dengan dia, dia ni pengacau. Kita kata, awak tak sudah sibuk dengan kerja saya lah. Itu tak jawab tu. Macam ni juga, mu tanya saya hakikat roh. Allah suruh Nabi jawab, roh tu kerja Tuhan, bukan kerja aku. Senyap gitulah. Baik. Itu data min amri rabbi, daripada urusan Tuhan aku. Ya, kalau kita nak korek pun, rempuh masuk pun, kita tak akan jumpa jawapan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu, wa ma atakumullah ayuhan nas, kamu semua hai manusia, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu maklumat, ilmu pengetahuan, melainkan sedikit saja. Kita rasa kita besar tak? Boleh buat atom, nuklear, boleh naik ke angkasa, boleh berjalan sini, boleh buat internet, macam-macam. Rasa hebat. Tuhan kata sikit je tu aku bagi pada kamu. Tengok nota di bawah. Tadi dah baca kan. Baik, ada cerita daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fi qissatil Khadir wa Musa. Cerita Nabi Musa dengan Khidir. Ada ulama kata Khidir itu nabi juga, ada kata tidak nabi. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya dia disebut oleh Allah dalam Quran. Dia pun naik perahu. Salah satu daripada episod perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, naik perahu kan. Bila naik perahu, Khidir pecah perahu tu. Terkejut Nabi Musa, terbayar, tenggelam kita ni, jangan. Falamma rakiba fis safinati ja'a usfur. Tengah duduk atas bahtera, atas perahu, tiba-tiba seekor burung datang. Burung duduk bucur perahu. Naqara naqrataini. Dia ambil mucur dia, cup, minum air. Faqala lahul Khadir, Khidir kata, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah. Ilmu aku ada ni, ilmu yang kamu miliki, yang kita dua, kalau kita gabungkan dua ilmu kita ni, yang zahir dan yang batin, tidak kurang daripada ilmu Allah seperti kurangnya air laut ini dengan mucung burung patut tadi. Mucung burung diseduk dalam air sungai, air laut, ada kurang air? Tak kurang. Kalau gajah pergi seduk boleh tahan? Tak, buruk. Itu bandingan nak cerita ilmu yang Tuhan beri kepada manusia, yang dia boleh buat teknologi macam-macam ini. Sekadar tu ya, sekadar mucung burung celup dalam laut. Subhanallah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah, tamaklah kita cerita tentang ruh. Pendek ya. Kalau nak panjang dibaca dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim. Hari ini sudah ada Mausu'atul Ruh. Ada 2 jilid kitab. Kajian tesis baru ni dia kaji semua. Penulis dulu, penulis lama dia buat. Tapi kat gitulah. Benda tak nampak belaka. Ayat 86. Wala in syi'na lanazhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami kehendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu.
Tengok. Ayat ini datang setelah ayat Tuhan kata aku beri ilmu pada kamu sikit je. Hak sikit tu pun aku mampu nak tarik balik. Dahlah sedikit. Tuhan kata kalau aku nak ambil semula boleh ke tak boleh? Boleh je. Berapa banyak kita hafal benda-benda lepas tu tak ingat. Nah, masa nak peperiksaan kuat mengapa? Oh, buih mulut-mulut hafal. Masuk dalam periksa, mari soalan sama hak kita hafal tadi tak keluar jawapan. Pasal Allah Taala tarik balik dia punya memori hak dia ingat. Itu dia panggil simple lah, kan? Maka dalam ayat ini Allah SWT peringatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak wahyu aku beri pada kamu ni aku boleh ambil balik. Boleh kosongkan semula. Kemudian engkau tidak akan beroleh sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Tak ada siapa lagi boleh tarik balik Quran. Macam nak tarik, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Hari ni kita tengok ramai anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Sama ada di mahad kita ni pun ada mahad tahfiz, PhD pun ada ngapa Quran. Mahad tahfiz atas dunia hari ni macam kata orang cendawan selepas hujan. Ada je, di mana-mana pun ada tahfiz. Yang ada kualiti tak ada kualiti tu cerita lain, yang pentingnya ada tahfiz. Baiklah perkembangan ada tahfiz, tapi kalau tahfiz tak terurus, tidak baiklah kita kata. Pelajar-pelajar ni harapan ibu bapa untuk jadi anak yang baik, kan? Nak suruh dapat ilmu, tiba-tiba kita main cincai begitu saja, nyaya. Jadi ibu bapa pun kena pilih lah nak letak anak mengaji di mana. Jangan kasar bunyi tahfiz kat pakai jadi belakang lah. Bunyi riba, bunyi pondok, semua sekali jadi. Kita kena tengok dari sistem dia, pengajian dia, pengurusan dia. Baik. Maknanya Allah kata kalau aku nak, aku boleh hilangkan Quran ini yang aku dah wahyu padamu daripada hatimu, terangkat. Ataupun hilang daripada tulisan di mushaf. Ini salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Tanda ni pelajar. Daripada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi. Islam yadrusu mana yumha wa yukhfa. Ajaran Islam ini akan terhapus daripada hati manusia sebagaimana terhapusnya tulisan di kain kita. Kan kita di kain kita ni macam-macam dia punya tenun kain, macam-macam ada. Pertama kali kalau baju-baju jenis orang panggil berhias dengan maniknya, dengan bunganya, dengan macam-macam ada, itulah gambaran mana kepahaman tentang Islam juga akan terhapus seperti hilangnya tulisan lukisan di kain, di baju. Hatta la yudra ma siyam wala salah, sehingga pada masa tu orang tak tahu lagi puasa tu apa, solat tu apa, wala nusuk apa itu haji, wala sadaqah apa itu sedekah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Allah, satu malam Allah Ta'ala hilangkan tulisan daripada ayat Quran. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, tak tinggal lagi dalam tulisan Quran kita ni, kosong. Bila kita buka Quran, tak ada dah Quran aku. Quran kita install dalam handphone, buka-buka kosong. Ditanya orang hafal Quran, hilang juga. Satu masa dekat dengan kiamat ni, hari sehari dua ni ada orang cari Quran hilang. Betul tak? Dia kata tengok banyak dah dia jumpa surah Al-Kahfi hilang daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab Dajjal mari sapu. Supaya orang tak baca surah Kahfi, dia nak menguasai dunia. Kita kata Masya Allah, kamu nak lawan Dajjal, kamu ambil teori Dajjal. Yang ada ni baru ni ada 2-3 buah Quran masjid ni hilang muka surah. Itu bukan nak kiamat, itu pencetak salah. Bukan Dajjal pencetak, kau pencetak Dajjal. Bukan Dajjal.
Kilang cetaknya adalah tempat-tempat silap cetak 1, 2, 3 muka surat. Biasalah kerjaan manusia ni. Mana boleh sempurna kan? Kerjaan manusia tak sempurna. Jadi waktu tu hilang dah Quran naik semua. Wa tabqa tawaifu minan nas, yang tinggal di kalangan manusia ni syaikhul kabir wal ajuz. Tinggal orang tua-tua masih lagi ingat la ilaha illallah. Itu je. Kok muda-muda ni lara habis dah. Duk main melompak sana sini, sibuk duk main TikTok, duk main gotum-goni, tak ada apa dah. Tak main Quran apa. Orang tua duk cakap yaqulun, kami dia belajar masa kecil dulu, adrakna aba'ana ala adhil kalimah. Kami dengar tok-tok ayah kita dulu ajar kepada kita la ilaha illallah fanahnu naquluha. Kami pun katalah seperti yang mereka kata. Jadi pada tu tak ada apa dah, yang adanya la ilaha illallah. Jadi orang tanya Nabi, apa faedah la ilaha illallah? Nabi SAW kata, siapa dia mengucap, tunjihim min azab jahannam, mereka boleh selamat daripada azab neraka jahannam. Baiklah, maknanya Quran ni boleh terhapus, dan dia akan terhapus bila di akhir zaman. Thumma la tajidu laka bihi thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Ay la tajidu laka ya Muhammad nasiran yansuruka fayamna'una min izalatil Quran min sadrika aw yaqumu biraddihi ilaika ba'da dhahabihi anka. Tak boleh nak buat apa kita. Jangan. Bila hilang Quran, tak ada siapa yang boleh bantu Nabi untuk ambil balik. Illa rahmatan min rabbik. Tengok ayat 87. Tetapi kekalnya Quran itu hanyalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Inna fadlahu kana alaika kabira. Sesungguhnya limpah kurnianya kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatlah besar. Limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita sangat besar, yakni kekalnya Al-Quran itu dalam hati Nabi dan umatnya, dan di dalam mushaf-mushaf yang tertulis adalah semata-mata dengan rahmat Allah dan belas kasihannya. Pada itulah kalau kita jumpa sebuah dua Quran yang hilang surah, hilang muka surat, itu salah cetak, bukan salah Dajjal, ya. Belum sampai masa lagi Dajjal. Oleh itu, kalau betul-betul sayang ke Quran, apa kita buat? Sewajibnya kita semua bersyukur akan kedua-dua nikmat yang besar itu. Nikmat turunnya Al-Quran, kitab-kitab yang dirakamkan dengan sahnya sehinggalah ke saat hampir kiamat. Nikmat turunnya Al-Quran dan nikmat kekal terpeliharanya dengan sebaik-baiknya dalam hati orang yang menghafaznya dan di dalam kitab-kitab yang ditulis dengan sahnya, itulah dengan macam kita lah kitab Quran kita ni, hinggalah ke saat hampir kiamat. Karena pada saat itu sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis Huzaifah yang saya baca tadi, akan terangkatlah dan hilanglah Al-Quran dari hati dan tulisan, dan tinggallah manusia meraba-raba dalam kesesatan. Jumpa orang tua-tua pun dia kata, kami dengar tok nenek kami kata dulu la ilaha illallah, kami pun kata. Bila sahabat tanya apa faedahnya, Nabi kata menyelamatkan mereka daripada api neraka. Alhamdulillah. Baik, fawaid at-tarbawiyah, beberapa faedah daripada ayat yang pendek yang kita baca ni. Yang pertama sekali tentang soalan-soalan, kalau orang tanya kerana kerah kepala, bukan nak mengaji sungguh, maka kita kena jawab macam itulah. Puak-puak Yahudi dia tahu dah, tak boleh jawab masalah ruh ni, tapi sengaja dia mari kacau. Maka jawapan dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui sesama masalah. Yang kedua, bila kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila, Tuhan kata aku tak bagi ilmu pada kamu sedikit, bukan nak meremehkan akal manusia, tidak. Tapi akal manusia ni sangat terhad pemikiran dia. Di antara negara yang teknologi tinggi, negara apa?
Jepun. Jepun tinggi teknologi, tapi dia punya akal dia, ramai orang dia bunuh diri. Dia belum lagi dapat buat roh. Lainlah kalau dia dah cipta roh sendiri, dia bunuh hari ini, petang dia hidup balik. Ini kalau mati-matilah. Kata di para ulama, dia kata 18 pendapat orang yang duk bincang tentang roh ni, ada 18 kaum. Roh ni begini, roh ni begini. Kata ulama, fanzur ila hadzal fudulil farik wat ta'ab al-atil anin nafi. Tengok habis masa saja duk kaji tentang roh tu, roh ni gitu gini, habis masa, rugi tenaga. Hak sebenarnya qulir ruhu min amri rabbi, tak boleh nak jawab apa. Wallahu a'lam. Jadi ruh tu, kalau badan manusia kita tahu daripada tanah, ruh daripada apa? Famaddatuha ghairu ma'lumatun. Asal ruh tu tidak ditahu. Ini daripada hikmah menyatakan bahawa ilmu manusia terhad, bukan semua kita boleh tahu. Ilmu manusia terhad, bukan semua kita boleh tahu. Yang tahu semuanya Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamat kita. Kita bagi 2 ayat lagi tentang i'jazul Quran, tanda pelajar. Dia panggil i'jazul Quran, artinya Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia, bukan senang. Orang nak tiru Quran bukan mudah. Dan bukan soal mudah, memang tak boleh. Kalau kata bukan mudah tu mana ada peluang. Hak ni memang tak ada jalan nak tiru Quran. Tengok ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin, manusia dengan jin berhimpun untuk apa? Dengan tujuan hendak mendatangkan sebanding dengan Quran ini. Dia cuba nak buat beberapa ayat je, bukan buat banyak pun, buat sikit je kan. Dengan mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Tengok nota di bawah 677. Kaum musyrik Arab, terutama pujangga-pujangganya, sastrawan-sastrawan, cendekiawan-cendekiawan, telah dicabar berulang-ulang kali supaya membuat satu surah sebanding dengan Al-Quran. Buat kata-katanya, ni cerita nakal ni. Cerita katanya, dia apa, ambillah surah yang pendek dalam Quran, dia panggil surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sambung. Alam naj'al kaidahum fi tadlil ila akhir ayat. Puak-puak kafir ni mari, dia nak buat surah juga. Dia kata al-fil wa ma adraka mal fil khurtum tawil jismun kabir. Sedap. Al-fil, gajah. Mu tahu gapo benda gajah? Belalainya panjang, tubuhnya besar. Dapat dah gapo benda tu? Kita bukan nak cakap tentang zoo. Kita nak cakap tentang mukjizat. Dia cuba nak buat, tapi budak-budak pasti pun ketawa. Apalah punya ayat Quran macam ni. Tercengang buat dia. Tetapi mereka tidak dapat membuatnya. Di sini ditegaskan lagi bahawa jika sekalian manusia, dalam ayat Qurannya, kalau manusia seluruhnya, bukan setakat puak-puak muya, dan jin sekalipun berhimpun dan bekerja sama dengan semua makhluk-makhluk atas dunia ini, untuk tujuan itu mereka juga tidak akan dapat membuatnya. Mereka tak akan boleh, tak akan dapat. Tak akan dapat. Tak usah duduk buah, kata orang Kelantan. Tak usah buah, tak boleh. Mudah ya ayat dia. Maknanya
Tidak ada siapa boleh, itu dia panggil i'jazul Quran ataupun mu'jizatul Quran. Kata di para ulama, mukjizat Al-Quran ini sama ada dari sudut bahasa dia, susunan, satu. Dari sudut balaghah, tinggi dia punya makna, dua. Dari sudut makna dia sendiri tentang Allah, tentang malaikat, tentang benda-benda yang pelik-pelik dalam Quran ni, dia sebut 1400 tahun dulu, benda yang akan berlaku 1000 tahun kemudian. Kalau manusia biasa tak boleh buat demikian apa, dia duk mikir naik kuda dengan naik donki. Nah. Wa min jihati, benda gaib hak dulu dan akan datang, hari kiamat macam-macam. Itu dia pun sudut Quran. Isi memang tak boleh buat, bahasa pun tak boleh nak buat. Jadi kita kata tak boleh belaka lah, senang. Bahasa pun tak boleh, isi kandungan lagilah tak boleh. Baik, ayat yang terakhir dalam siri ini. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang pada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan yang mendatangkan iktibar. Dalam pada itu kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain dari kekufuran. Manusia ini tak terima kecuali nak kufur juga. Na'udzubillah. Tengok nota di bawah 678, yakni berbagai jenis hujah dan bukti keterangan, tamsil bandingan ibarat dan nasihat pengajaran, berita-berita gembira dan amaran-amaran, kisah-kisah dan cerita-cerita panduan, semuanya itu telah dihuraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Quran. Tetapi kebanyakan manusia enggan juga beriman dan tetap tinggal dalam kekufuran, wal'iyazubillah. Itulah keadaan manusia. Kita cabar, dia tak boleh buat. Bila dia tak boleh buat, dia tak mengaku kalah. Maknanya nak juga duduk dalam kufur, nak juga duduk dalam kafir. Kita kata inilah masalah yang berlaku kepada manusia. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, tandalah, mengikut para alim ulama mengatakan setiap nabi itu ada mukjizat. Setiap nabi ada apa? Mukjizat. Mana bisa babil bashar. Maknanya orang boleh beriman dengan sebab mukjizat. Nabi kita sallallahu banyak mukjizat dia. Di antaranya air keluar celah jari. Makannya sedikit jadi banyak. Binatang boleh bercakap. Tapi mukjizat itu berwaktu, masa tu dilihat oleh sahabat, disaksikan oleh orang yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Nabi Musa dengan tongkat, tangan dia magic cerah kan. Nabi Saleh dengan unta. Tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil Al-Quran. Quran ni mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Sebab itu sampai hari ini tak ada siapa boleh cabar Quran dari sudut isi kandungan. Tak boleh cabar Quran dari sudut apa? Dari sudut keberkatan. Kita baca dia tak jemu, walaupun sudah daripada kecil kita baca sampai hari ini. Tapi kalau kita baca buku cerita 3 kali boleh baca, lepas tu apa cerita karut lagi ni. Quran boleh baca. Cuma syaitan berjaya, dia tak berjaya untuk nak pesongkan Quran. Dia berjaya memesongkan akal manusia untuk faham Quran. Satu, dia berjaya menjauhkan manusia daripada tadabbur Quran, belajar tafsir Quran. Dua, syaitan juga berjaya menjauhkan manusia daripada baca Quran. Dalam handphone ada belaka Quran, tapi tak buka. Yang dia bukanya mazhab wasafi dia panggil. Kenal mazhab wasafi? Mana tak kenal, dia ada dah juga. Dia ahli wasafi.
Nah, setiap orang tak ada grup WhatsApp, ada. Tama-tama zaman PKP ni belajar sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2, nak handphone, ada kerja sekolah. Masya-Allah, tabarakallah. Mak tak bagi kan, anak nak buat kerja sekolah. Dia buat kerja sekolah 2 minit, dia main game 2 jam. Dia kata apa? Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan jangan beri kemenangan kepada syaitan. Kita baca Quran dalam semua keadaan. Ada mushaf kita baca, tak ada mushaf kita tengok handphone. Kita letih, kita suruh dia tolong baca. Ini bila kita download aplikasi Quran dalam ni, dia ada bacaan selalu. Ni. Saya punya ni boleh pilih dia punya bacaan. Mu nak suruh siapa dia baca. Ada belakang dalam ni. Syekh Khusari ada. Tablawi, Muhammad Jibril, Musyari Afasi. Ada belakang dalam ni nama-nama perawi. Kita nak dengar siapa? Tak ekat nak baca Quran? Tekan. Tak tepi. Sambil-sambil kita duduk berehat, kita dengar dia baca. Boleh pahala. Ni dak pagi, petang, siang, malam, lagu, nyanyi, muzik. Yang hanya dalam kepala, tidur dengan muzik, bangun dengan muzik, lara tak tahu ke mana. Betul tak? Bahaya kita. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Quran ni rabi'a qulubina, penyejuk mata hati kita, penenang hati kita, taman bunga dalam hidup kita ni, di mana Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Dan Allah jadikan hujjatan lana la alaina. Allah jadikan Quran itu sebagai hujah kepada kita, bukan ke atas kita, kepada kita, bukan ke atas kita. InsyaAllah tamatlah perbincangan kita. Kita akan sambung siri yang akan datang, bermula daripada ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Puak-puak kafir mari nak minta projek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.